Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita buka majlis kita dengan kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan-tuan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi kesyukuran kita kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini dapat kita bersama, alhamdulillah, dalam siri tadabbur surah Al-Munafiqun, dan pada hari ini kita telah masuk kepada siri yang ketujuh. Baik. Jadi pada pagi ini insya-Allah kita akan merenung dua lagi ayat daripada surah Al-Munafiqun, iaitulah ayat penutup ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala membicarakan berkaitan dengan orang munafik. Itulah ayat yang ketujuh dan ayat yang ke-8. Kerana ini adalah dua ayat yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang uh, sikap ataupun sifat. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan komentar terhadap apa yang berlaku, sikap orang munafikin ini, khususnya dari sudut asbabun nuzul kita telah pelajari sebelum ini selepas daripada peristiwa peperangan Bani Mustaliq. Manakala baki tiga ayat lagi adalah ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sasarkan kepada orang-orang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Bermula pada ayat 9, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memanggil orang-orang yang benar keyakinan, ada keimanannya, maka berusahalah untuk menghindari sifat munafik ini dengan cara yang Allah Subhanahu Wa Taala telah perintahkan pada ayat 9, 10 dan juga 11. Baik. Jadi sebelum kita sambung pada ayat yang ketujuh, sedikit review, sebab minggu lepas kita tangguh sebab saya ada hal sekejap. Kita telah membincangkan 6 ayat sebelum ini, yang mana ayat yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagaimana orang munafik ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian ada ayat yang keempat, implikasi datangnya mereka kepada Nabi SAW itu. Nabi SAW sendiri Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa iza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Ini cara penampilan mereka itu adalah satu penampilan yang uh, boleh menyebabkan orang rasa kagum, kekaguman. Kemudian apabila orang munafik mengatakan qalu nashhadu innaka la rasulullah, mereka mengucapkan bahawa kami ini adalah di pihak yang benar, kami adalah orang-orang yang bersaksikan bahawa engkau wahai Muhammad adalah Rasulullah. Yang mana pada ketika itu Nabi SAW mendengar wa yaqulu tasma' liqaulihim, kesan daripada rasa kekaguman kepada penampilan, kepada luaran, maka apa yang mereka katakan menyebabkan kita rasa nak dengar, menyebabkan rasa Nabi SAW nak dengar. Ittakhadhu aymanahum junnatan, sedangkan sumpah yang mereka lakukan, saksi ataupun sumpah yang mereka lakukan itu adalah kerana mereka rasa Nabi SAW tak melihat mereka sebagai orang-orang yang beriman.
Sebab tu mereka nak kena pergi bersaksi di hadapan Nabi SAW. Sedangkan kita tak pernah lihat ia berlaku kepada sahabat-sahabat Nabi SAW, Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Umar dan sebagainya. Kecuali ketika mana permulaan sahabat ini masuk Islam. Kan? Jadi mereka merasakan setiap cakap-cakap ataupun suara-suara yang menyebutkan tentang mereka itu adalah against mereka. Suara-suara yang nak menjatuhkan mereka. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Maka mereka menggunakan perisai. Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menggunakan perisai sumpahan mereka. Iaitu syahadah itu menjadi perisai untuk menutup keburukan mereka. Ini betapa buruknya apabila syahadah itu sepatutnya diucapkan, dilafazkan kalimah agung yang kita sebut lafzul jalal, lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini sepatutnya menjadi benteng kepada kita daripada terjerumus ke dalam api neraka ataupun kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang munafik ini menjadikan kalimah syahadah itu untuk menjadi benteng daripada orang-orang yang nak mengata buruk kepada mereka. Mengata buruk yang sebenarnya sikap buruk tu memang ada pada diri mereka. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Faddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka ini adalah orang yang menghalang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka ketika mana terlibat bersama dengan Nabi SAW dalam peperangan, akhirnya mereka keluar daripada peperangan. Bahkan mereka tidak menganjurkan orang lain bersama dengan Nabi SAW. Maka mereka ini adalah sebenar-benar musuhumul adu fahdharhum qatalahumullah wa anna yufakun. Jadi bagaimana anna yufakun? Bagaimana mereka boleh bersikap demikian? Kerana zalika bi annahum amanu thumma kafaru fatubi'a ala qulubihim. Ini kerana mereka beriman kemudian kufur. Beriman kemudian kufur. Dan akhirnya fatubi'a, Allah Subhanahu Wa Taala telah stamp dan mengunci hati mereka dan mereka kekal di dalam kekufuran. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat kelima dan keenam bagaimana setelah tembelang mereka telah terpecah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan peluang untuk mereka kembali semula dengan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku ketika mana dikatakan kepada mereka wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum. Bila dikatakan kepada mereka marilah bertaubat supaya Rasulullah SAW memohon ampun kepada kamu. Apa yang mereka respon? 3 keadaan yang mereka respon, iaitu lawaw ru'usahum, mereka menggelengkan kepala. Wa ra'aitahum yasuddun, badan mereka pun dah berpaling daripada ajakan tersebut. Wa hum mustakbirun, dan ini dalaman mereka itu menggambarkan body language, geleng kepala, badan yang berpusing itu adalah menggambarkan di dalam hati mereka itu yang penuh dengan sikap takabur. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan keputusannya pada ayat yang ke-6. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama sahaja kepada mereka sama ada engkau meminta ampun ataupun engkau tidak meminta ampun sekalipun, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan sesekali mengampunkan mereka.
innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang berbuat fasik. Jadi itu sedikit review balik daripada 6 ayat yang telah kita bincangkan, dan pada pagi ini insya-Allah kita masuk pada ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Ini dua ayat yang menceritakan balik semula apa yang diperkatakan oleh Abdullah bin Ubay, khususnya yang diceritakan oleh siapa? Yang diceritakan oleh Zaid bin Al-Arqam. Jadi Allah Subhanahu wa taala quote balik, bahkan Allah kata dalam dua ayat, humul ladzi yaquluna la irja'ana. Jadi yang menyatakan itu, yang berkata-kata itu adalah mereka. Bukan Zaid Al-Arqam yang mana yang mereka-reka cerita tersebut menisbahkan kata-kata yang salah kepada mereka, tidak. Tapi memang benar mereka lah yang mengatakannya. Baik. Apakah yang mereka katakan? Allah Subhanahu wa taala sebut pada ayat yang ke-7, humul ladzina yaquluna la tunfiquna ala man 'inda Rasulillah hatta yanfaddu walillahi khazainus samawati wal ardh walakinnal munafiqina la yafqahun. Mereka lah yang mengatakan kepada orang-orang Islam di Madinah yang menolong Rasulullah dan orang-orang Muhajirin, janganlah kamu membelanjakan harta kamu kepada orang-orang yang ada bersama-sama Rasulullah supaya mereka bersurai meninggalkannya. Padahal bagi Allah Subhanahu wa taala jugalah perbendaharaan langit dan juga bumi. Tiada sesiapa pun yang dapat memberi ataupun menyekat sebarang pemberian melainkan dengan kehendaknya. Akan tetapi orang-orang yang munafik itu tidak memahami hakikat sebenarnya. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang pertamanya, humul ladzina yaqulun. Maaf ya. Mereka itulah yang mengatakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada permulaan ayat ke-7 dan ke-8 ini bermula dengan yaqulun. Ini mereka mengatakan, iaitu kebenaran, nak menyingkap kebenaran cerita Zaid bin Al-Arqam, sebab yang berkata-kata demikian itu adalah mereka. Baik. Tapi kalau kita tengok yang berkata-kata sedemikian itu adalah Abdullah bin Ubay yang berpidato dalam sabab nuzul yang kita telah bincangkan di awal kelas dulu. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan mengatakan? Kerana walaupun Abdullah bin Ubay yang menyatakan secara lisan, tetapi setiap mereka yang memberikan persetujuan kepada perkara yang mungkar, maka mereka juga terlibat, ibarat mereka berkata-kata serupa seperti mana apa yang Abdullah bin Ubay katakan. Jadi persetujuan kepada perkara yang mungkar adalah termasuk dalam kemungkaran itu sendiri. Maka sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Ini iman yang paling rendah itu adalah apabila seseorang melihat kemungkaran, maka dia menolak kemungkaran tersebut, tidak bersetuju kemungkaran tersebut dengan hatinya. Namun ada
setengah keadaan. Benci dengan hati ini tak cukup. Sebab apa? Sebab dia wadzalika adhaful iman. Itu adalah selemah-lemah iman. Dia sangat mudah untuk jatuh ke daerah selepas daripada iman, daerah nifaq. Maka ada ketika khususnya apabila kata-kata itu adalah kata-kata yang merendah-rendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata yang merendahkan agama. Jadi perlu adakan suara ataupun pandangan untuk menyatakan ketidaksetujuan. Walaupun seseorang tu kadang-kadang mungkin dia tak ada kekuatan apa pun. Ataupun mungkin dia apa yang dia suarakan itu mungkin tak mengubah apa-apa. Siapa yang tegur Abdullah bin Ubay? Zaid bin Al-Arqam, kan? Dia sebut, kan, kamu tak layak berkata sedemikian, kan, kepada Rasulullah, kan, dalam sebabun nuzul yang telah kita sebut. Kan. Zaid bin Arqam budak umur 9 tahun, kan, yang menegur pemimpin Khazraj di antara 9 tribe, kan, Khazraj, pemimpin yang paling tinggi itu adalah Abdullah bin Ubay. Yang menegurnya adalah Zaid Al-Arqam. Maka ada ketika perlu disuarakan untuk maknanya menyatakan ketidaksetujuan, terutamanya apabila dia melibatkan maruah Islam, agama dan juga umat Islam. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut humul ladzina. Jadi mereka itulah yang mengatakan ucapan ataupun kata-kata yang buruk itu bukanlah Zaid bin Al-Arqam yang mereka. La tunfiqu. Janganlah kamu membelanjakan, spend, jangan kamu menghabiskan harta-harta kamu kepada man ala man inda Rasulillah, kepada orang yang bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Kenapa Abdullah bin Ubay seruannya itu adalah supaya jangan membelanjakan. Kerana kita tahu penduduk Madinah yang disebut sebagai Ansar, dinamakan Ansar, adalah kerana mereka yang membantu muhajirin, membantu orang muhajirin yang berhijrah daripada Makkah ke Madinah dalam keadaan selai sepinggang ataupun telah meninggalkan mostly harta mereka. Maka yang memberikan bantuan itu adalah orang Ansar. Jadi pada pandangan Abdullah bin Ubay, mereka menyangka bahawa Islam ini hanya akan survive dengan bantuan mereka. Maknanya kalau kami tak bantu, kalau kami tak keluarkan wang kami, kalau kami tak share tempat tinggal kami, kalau kami tak bagi modal kepada kalian untuk berniaga, maka kalian mereka tak akan dapat boleh sebab. Jadi bila Abdullah bin Ubay menyatakan la tunfiqu, tunfiqu ni adalah menunjukkan kepada antum, janganlah kalian, janganlah kalian. Dia tak sebut la nunfiq ala man inda Rasulillah, janganlah kita janganlah kita sedekahkan kepada Rasulullah dan juga sahabat-sahabatnya. Tapi la tunfiqu, janganlah kalian. Menunjukkan bahawa mereka ni sebenarnya bukan dalam kedudukan mereka yang membantu para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Tapi Abdullah bin Ubay sedang mempengaruhi orang-orang Ansar. Mereka tidak membantu, tapi dalam masa yang sama menjadi
maaf saya sedikit kuat batu sikit. Malah mereka menjadi penghalang kepada orang yang membantu orang lain. Wa yamna'unal ma'un. Yang ini seburuk-buruk manusia adalah bukan sekadar dia tak mau membantu, tetapi dia menghalang orang lain untuk membantu. Kenapa? Bila kalau kita study surah Al-Ma'un, kenapa ada sikap orang yang tak suka orang lain membantu orang lain, kan? Orang yang susah. Bukan dulu bila saya nak memahami ayat ni, dia ini ada ke orang yang kalau dia tak mau bantu tak apalah, kan? Tapi dia tak suka orang lain bantu orang lain, orang yang kesusahan. Kita rasa macam pelik kan? Kenapa pula dia nak rasa tak suka ada orang lain nak bantu sesiapa yang orang tu suka, kan? Orang susah. Kan? Rupanya antara sebab orang yang tak suka orang lain membantu orang susah adalah khususnya kepada golongan politician, kan? Golongan orang yang mempunyai pengaruh ataupun ruler, orang yang penguasa. Sebab bila ada orang bantu orang lain, seolah-olah nampak macam kamu ni tak buat kerja dengan betul. Sebab apa? Sebab ada lagi orang yang memerlukan, ada lagi orang miskin, ada lagi, dia akan seolah nampak macam ada gambaran buruk kepada orang yang memerintah tersebut. Kan? Jadi benda itu berlaku dalam hal ini. Ini ya. Baik, bismillah. Maaf Jadi kita sebutkan tadi, ada orang yang mana dia tak suka orang lain membantu orang miskin kerana satu mungkin dari sudut rasa macam cara ataupun pentadbirannya tak bagus. Yang kedua, tak suka orang lain membantu orang lain, seolah-olah macam dia tak buat kerja. Ataupun ada sebab-sebab sebagaimana orang munafik ini, iaitu mereka tak mahu orang yang dibantu itu nanti telah menguasai daripada orang yang membantu, bahkan mengatasi mereka yang seperti mana orang munafik yang sepatutnya menguasai di Madinah. Jadi orang munafik ini, mereka bila menyebutkan idea yang pertama, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah, mereka terperangkap dengan kefahaman yang salah bahawa orang-orang yang berjuang untuk agama ini adalah hanya mahukan harta dan juga kedudukan. Namun kalau kita tengok dari sudut realiti suasana situasi kehidupan mereka pun, memang mereka berinteraksi dengan orang agama yang seperti itu. Kalau di Makkah sebagai contoh, mereka adalah orang Madinah yang juga mengerjakan haji. Mereka pernah berinteraksi dengan Quraisy Mekah yang disebutkan so-called orang agama yang menjaga Baitullah. Tetapi apa yang dilihat daripada perangai Quraisy adalah sama. Ya, wa yamna'unal ma'un itu adalah perangai Quraisy. Jadi mereka memberikan makanan, ajaan makanan kepada siqayatul haj,
yakni mereka memberikan minuman kepada orang-orang yang datang mengerjakan haji, kerana yang mengerjakan haji itu adalah pedagang-pedagang, orang-orang kaya, orang yang berstatus, sedangkan mereka meninggalkan anak-anak yatim, orang-orang miskin, tidak memberikan makanan. Jadi mereka nampak orang agama tu macam orang yang nakkan harta kedudukan. Di Madinah, mereka bersama dengan orang di Madinah, orang Ahlul Kitab, yakni orang munafik. Mereka bersama dengan Ahlul Kitab di Madinah yang sebagai orang agama. Jadi di Madinah maknanya Ahlul Kitab ini juga orang yang mana nampak menggunakan agama mereka itu untuk kedudukan, untuk harta dan sebagainya. Jadi pada pandangan mereka, sesiapa yang datang membawa agama ini, itu adalah hanya surface-nya sahaja. Yang mana sebenarnya mereka inginkan apa yang kita ada, iaitulah harta dan kedudukan kita. Sebab itulah sekali Allah Subhanahu Wa Taala sebut hum la yafqahun, mereka ini gagal untuk memahami apa sebenarnya intention para sahabat ini dalam menyampaikan ataupun menyebarkan agama. Baik. Jadi orang Islam pun hanya mahukan bantuan akibat dihalau keluar daripada Mekah, bukan kerana ingin memperjuangkan agama. Itu idea mereka. Jadi orang Islam, peringatan kepada diri saya dan juga kita semua, ini perlu menjaga image agama ini, agar yang mana agama ini juga tidaklah mengajar kita suka meminta-minta dalam perkara yang tidak perlu, apatah lagi tanpa usaha. Jadi saya nak sebut sedikit berkaitan dengan kita meminta-minta. Tak salah maknanya untuk kita nak minta ataupun kita nak buka sekolah ke dan sebagainya, kita minta dana wakaf dan sebagainya. Tetapi sebagai orang yang mana menguruskan, jadi kita kena ada perancangan yang mana bagaimana kita nak cari sumber keuangan, sumber pendapatan kita juga. Maknanya jangan kita bergantung kepada sedekah ataupun donation orang semata-mata. Jadi perlu menjadi orang yang independen. Dan hari ini alhamdulillah saya tengok ada banyak tahfiz dan sekolah-sekolah yang mana ada perniagaan, daripada sumber perniagaan itu boleh maknanya membantu kos pengurusan. Dalam masa yang sama ada juga orang bagi. Jadi tak ada masalah. Cumanya jangan kita hanya bergantung semata-mata kepada dana daripada orang. Kerana apa? Kita nak nampak bahawa orang yang memperjuangkan agama ini adalah orang yang boleh survive. Tak mau maknanya dari sudut ada mentaliti bila orang tengok orang agama ni, mesti mereka ni nak derma, mesti mereka ni nakkan harta semata. Baik. La tunfiquna ala man 'inda Rasulillah, iaitu man 'inda ini orang munafik. Mereka tak kata la tunfiquna ala Rasulillah, tapi mereka kata la tunfiquna ala man 'inda Rasulillah, iaitu orang-orang yang bersama dengan Rasulullah. Inilah para muhajirin. Sebab kalau disebutkan ala Rasulillah, tunfiquna ala Rasulillah, jangan kamu berinfak kepada Rasulullah, mungkin nampak macam terlalu keras, kan? Sebab apa? Seakan-akan jangan bantu Rasulullah. Tapi sebut jangan membantu mereka yang bersama-sama dengan Rasulullah. Apa tujuannya? Bila tidak membantu yang bersama Rasulullah ini para muhajirin, hatta yang faddu, yakni hinggalah mereka tu mana tidak ada lagi sumber bantuan, mereka akan berpecah. Baik.
Jadi orang munafikin ini, mereka tidak melihat orang muhajirin ini sebagai saudara yang diraihkan, sebagaimana yang Nabi SAW lakukan di awal Nabi SAW sampai di Madinah, iaitu mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Tetapi mereka nampak orang muhajirin ini sebagai threat, sebagai ancaman kepada kedudukan, kepada harta mereka. Malah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Abdullah bin Ubay mengatakan alaman inda Rasulillah. Kenapa disebutkan Rasulullah di sini? Sebutan Rasulullah, yakni nama Rasulullah, gelaran itu sendiri bukan dalam bentuk pengiktirafan. Ada yang menyatakan dan tafsir menyebutkan maknanya dengan nada yang sarkastik. Ini sarkastik, bukan sarkazm, bukan nak mengiktiraf, tapi janganlah kamu berinfak kepada mereka yang bersama dengan seseorang yang so-called Rasulullah, sarkastik, ataupun dia memaksudkan Rasulullah itu dengan Rasulullah, cumanya agenda di sebalik penyebutan itu adalah untuk menarik perhatian Ansar. Kita bukan nak berperang dengan Rasulullah. Kita hanya maknanya memberhentikan bantuan kerana mereka telah melampaui batas. Kita berhentikan bantuan itu kepada alaman inda Rasulullah, kepada golongan muhajirin. So dia nak menampakkan apa yang dia cadangkan, Abdullah bin Ubay cadangkan ini bukanlah against directly kepada Rasulullah SAW. Tapi cumanya cara difikir, kalaulah orang muhajirin ini telah separate, hatta yang faddu. Yang faddu ni maknanya sesuatu yang berkecai, pecah. Yang bila separate-nya orang muhajirin ini, maka mereka akan berpecah, keluar daripada Madinah. Sudah tentu maknanya Rasulullah SAW juga akan keluar daripada Madinah dan mereka berjaya mendapat Madinah semula. Jadi mereka akan berpecah jika kita berhenti memberikan kepada mereka, kerana bagi orang munafikin yang menyatu ataupun yang memberikan kekuatan kepada umat Islam itu adalah daripada harta, daripada sumber mereka. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut walillahi khazainus samawati wal ard. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan selepasnya. Jadi apa sebenarnya kalau kita tengok kekuatan umat Islam pada ketika itu? Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Anfal. Allah Subhanahu Wa Taala sebut persiapan dalam peperangan. Dalam peperangan, mana dalam peperangan sudah tentu persiapannya lebih tough berbanding pada waktu tenang. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhan nabi harridul mu'minina 'alal qital. Iyyakum minkum 'ishruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa in yakun minkum mi'atun yaghlibu alfan minal ladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Menarik Allah Subhanahu Wa Taala akhiri ayat 65 surah Al-Anfal ini. Allah kata alladzina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Sama seperti mana ayat yang ketujuh surah Al-Munafiqun ini berakhir dengan la yafqahun. Jadi mereka tak boleh nak gambarkan dari sudut bagaimana kekuatan umat Islam ada, dan hanya dalam fikiran mereka kekuatan mereka sebagai dan kita manusia, kita memerlukan kekuatan dari sudut harta, kedudukan untuk menyatukan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Maka sama jugalah kepada orang muhajirin itu, yang menyatu padukan mereka itu, memberi kekuatan kepada mereka itu adalah daripada harta kita. La yafqahun. Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi, wahai Nabi,
Prasangkanlah orang-orang beriman itu, siapkan orang beriman itu untuk berperang. Jika ada di antara kamu 20 yang sabar, nescaya mereka dapat menewaskan 200 orang. Kalau ada 100 orang yang sabar, maka mereka akan dapat mengalahkan 1000 orang. Maksudnya satu orang lawan 10 orang. Satu orang yang kuat boleh lawan 10 orang. Di mana kekuatannya? Kekuatannya adalah pada kesabaran. Di kesabaran itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Asr, wa tawassaw bis sabr. Disebutkan di hujung, sebab biasanya dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebut wasta'inu bis sabri was salah. Sabar disebutkan dulu. Tapi kenapa dalam surah Al-Asr disebutkan sabar di belakang? Kerana mencapai sabar wa tawassaw bis sabr itu dia perlu bermula daripada awal. Iman, amal saleh, tawassaw bil haq, dan akhirnya maknanya semua itu memerlukan kesabaran. Konklusinya itu adalah kepada sabar yang membina kekuatan kepada umat Islam. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut walillahi khazainus samawati wal ard. Sumber kekuatan umat Islam adalah bersabar. Setelah mana sumber utama iaitulah kesabaran ini telah terbuka, maka bergabung, maknanya menjadi tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Walillahi junurus samawati wal ard. Maknanya kalaulah mereka tidak membantu pun, maka Allah Subhanahu wa taala boleh membantu para sahabat dengan mudah. Sebagaimana kalau kita tengok Allah membantu Bani Israel yang pernah Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, makanan turun daripada langit. Allah Subhanahu wa taala boleh berbuat demikian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuka peluang untuk orang Madinah ini berada sama kedudukannya dengan orang Muhajirin, walaupun mereka tidak mengalami dari sudut ditorture dan sebagainya ketika mana berada di Mekah. Tetapi mereka berada sama level dengan orang Muhajirin apabila mereka memberikan, provide makanan, tempat tinggal, keselamatan kepada orang Muhajirin. Ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Anfal. Mereka yang mana berhijrah dan berjihad, dan mereka yang menerima orang yang berhijrah dan bersama-sama dalam jihad, mereka itu adalah pada golongan yang pertama, golongan level yang pertama daripada kalangan umat Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuka peluang pada orang Ansar. Allah Subhanahu wa taala khazainus sama, walillahi khazainus sama. Allah Subhanahu wa taala sendiri mempunyai khazanah langit dan air, bumi dan sebagainya. Hatta apa yang mereka miliki yang disebutkan untuk mereka belanjakan kepada orang Muhajirin itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalam surah Al-Baqarah Allah kata, Allah mendahulukan wa mimma razaqnahum yunfiqun, yakni kemampuan untuk kamu infak itu pun adalah atas mimma razaqnahum, yakni apa yang Allah Subhanahu wa taala telah rezekikan. Dia Allah Subhanahu wa taala dah dahulukan apa yang Allah telah rezekikan. Mereka berinfak, ini ciri-ciri orang yang bertakwa. Tapi nak sebutkan mereka ini tak faham, la yafqahun, tidak memahami kemampuan untuk berinfak itu sendiri itu adalah daripada rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Subhanahu wa taala boleh menjalankan kehidupan dan Allah boleh beri bantuan directly kepada orang beriman walaupun tanpa sesiapa membantu. Macam saya sebutkan tadi, maka Allah berikan peluang, membuka peluang kepada orang yang nak mendapatkan kelebihan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan membantu orang Muhajirin. Tetapi hal ini tak diketahui oleh orang munafik.
Sayangnya, walakinnal munafiqina la yafqahun. Karena apa? Dzalika mablaghuhum minal ilm. Kerana kepentingan dunia itu sahajalah yang menjadi tujuan terakhir daripada pengetahuan yang boleh dicapai oleh mereka. Jadi sebab tu maknanya kadang-kadang ada perkara yang kita jangan hadkan kepada perkara yang bersifat kelebihan keduniaan, tapi ada perkara yang kita laksanakan, mudah-mudahan ada manfaat bahagiannya juga untuk pahala kita di akhirat. Baik. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada ayat yang ke-8, yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min al-azal. Walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Dan mereka berkata lagi. Allah gunakan perkataan yaqulun. Maknanya ini ucapan mereka. Demi sesungguhnya, jika kita kembali ke Madinah dari medan perang, sudah tentu orang-orang yang mulia lagi kuat, yakni pihak kita, akan mengusir keluar daripada Madinah orang-orang yang hina lagi lemah, iaitulah pihak Islam. Padahal bagi Allah jualah kemuliaan dan kekuatan itu, dan bagi Rasulnya serta bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi golongan yang munafik itu tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya. Ini menarik juga, Allah Subhanahu wa taala sebut di akhiri penghujungnya, walakinnal munafiqina la ya'lamun. Tidak sebut apa beza la yafqahun dengan la ya'lamun. Baik. Pertama mereka mengatakan yaquluna la irja'na ila al-Madinah. La irja'na ni jika kita kembali ke Madinah dari medan perang. Ini kita balik, maknanya ingat balik dari sudut sabab nuzul surah ini diturunkan. Kenapa mereka katakan kalau kita dapat sampai balik ke Madinah, la irja'na, bukankah memang mereka nak pulang ke Madinah? Memang mereka nak pulang sebab mereka dah selesai peperangan. Mereka dah selesai peperangan sebab cerita ni berlaku selepas daripada peperangan Bani Musthalib. Jadi kenapa mereka menyebutkan la irja'na? Ada dua pandangan maknanya, iaitulah untuk membina persepsi buruk kalaulah kita kembali ke Madinah, iaitu nak katakan bahawa boleh jadi kita Ansar ini boleh jadi tak selamat ketika mana dalam pertengahan jalan. Jadi dia nak membina persepsi buruk tu supaya orang boleh terima kalau tak mahu keluarkan mereka secara kasar daripada ayat 8 ni, mereka boleh consider cadangan yang pertama tadi. Sebab cadangan yang pertama tadi adalah mengeluarkan berhenti daripada memberikan infak. Cadangan yang kedua ni adalah lebih kasar, iaitu kita keluarkan mereka setiap daripada mereka. Maknanya dia nak membina rasa, memberikan perspektif ataupun persepsi yang buruk terhadap orang muhajirin ini, seolah-olah kalau balik dengan mereka ni tak tentu lagi tengah jalan untuk selamat. Ataupun maknanya juga adalah la irja'na, iaitu bila kita sampai je di Madinah, seolah-olah macam tu lah. Sebut bila kita sampai je di Madinah, perkara pertama yang perlu disegerakan ketika mana kita pulang ke Madinah itu adalah untuk kita melakukan agenda kita, iaitulah berhenti untuk bagi kepada orang muhajirin. Kerana apa? Kerana mungkin mereka pun ada agenda mereka sendiri. Kalau kita tak laksanakan agenda kita, mungkin mereka terlebih dahulu buat pada kita. Yaquluna la irja'na. Dia membina, Abdullah bin Ubay ni dia membina.
persepsi buruk, menanam persepsi buruk tu agar orang dapat convince dengan apa cadangan yang telah dikemukakan. Ini antara, orang kata apa, dari sudut kalau kita tengok orang politik berkata-kata, memang nampak macam menarik, hebat kan. Ini dia nak convincekan orang untuk buat apa yang dia nakkan kan. Pada apa yang dia nak, bukan yang orang lain nak kan, tetapi dia boleh makna share kan, hingga kan orang lain pun rasa nak bersama dengan apa cadangan dia, idea dia. Hingga kan Allah Subhanahu wa taala sebut yaqulun, mereka itu semua sekali berkata-kata, bukan sekadar yaqul, bukan sekadar dia yang berkata-kata. Baik. La yukhrijannal a'azzu minhal adal. Maka yang mulia akan mengeluarkan yang hina. Bahkan disebutkan, saya sebutkan sebelum ni, al-a'azzu, jamaknya a'izza, azilla, jamak kepada al-azal, yang mana al-a'azzu dan al-azal itu adalah singular, menunjukkan setiap seorang daripada kita ini adalah mulia. A'azzu sebab mereka nisbahkan a'azzu ni, izzah ni, kemuliaan tu kepada diri mereka. Maknanya dia nak sebutkan kita ni semua adalah orang-orang yang mulia. Dan setiap seorang daripada mereka adalah hina. Maka semua daripada kita orang-orang yang mulia ni kena berperanan. Setiap seorang, singular, setiap seorang kita kena berperanan. Maknanya dia nak mempengaruhi bukan seorang dua, tapi semua orang. Sebab apa? Sebab ketika mana Nabi SAW sampai di Madinah, kita sebutkan tadi, Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan juga Ansar. Bukan Nabi SAW mempersaudarakan, okey, Muhajirin, Ansar, kamu bersaudara. Bukan. Bukan sekadar itu. Tapi Nabi SAW sebut, ini sahabat ni dipersaudarakan dengan sahabat ni. Sahabat ni dipersaudarakan dengan sahabat ni. Ini ada spesifik. Nama orang yang disahabatkan dengan siapa. Bukan secara umum. One to one Nabi SAW sebut. Maka setiap daripada kita untuk kita berjayakan agenda Abdullah bin Ubay ni, maka setiap daripada kita yang mulia ni perlu untuk mengeluarkan, perlu untuk berperanan untuk mengeluarkan setiap yang mana yang disebutkan al-azal daripada kalangan mereka. Jadi perkataan al-azal ini dalam Al-Quran kadang-kadang menunjukkan dia bukanlah perkataan yang buruk, totally buruk. Sebab dalam suratul Maidah Allah Subhanahu wa taala sebut wa yuhibbunahu adillati 'alal mu'minin. Azillati ini asalnya maknanya rendah, merendahkan diri. Merendahkan. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala pun kita sebut khusyu' dan tazallul. Khudu' dan juga tazallul. Ini tunduk dan juga rasa kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Azillati 'alal mu'minin ni maknanya menunjukkan seorang yang mana dia rasa humble kepada orang beriman. Tapi di sini konotasinya itu berbeza. Perkataan itu digunakan dalam situasi yang memburukkan, memberikan sesuatu yang memburukkan. Iaitu kita ini a'izza, mereka itu adalah azillah. Jadi dia buat comparison di antara a'izzal dan juga azillah. Jadi bila ada comparison itu menunjukkan kepada perkataan ataupun azillah itu membawa gambaran keadaan yang buruk. Rasa a'izzah ini iaitulah mereka, rasa a'izzah mereka itu iaitulah rasa kehormatan yang mereka ada, kebanggaan kedudukannya, autoriti datang daripada duit yang mereka ada, bulan mereka yang mana, kedudukan mereka apa. Jadi itu yang menyebabkan mereka kata la yukhrijanna a'izza, iaitu mereka rasa diri mereka a'izza kerana apa? Mereka terhormat, mereka bangga dengan
kedudukan mereka. Mereka rasa mereka ada autoriti sebab mereka seolah-olah kontrol orang muhajir ini dengan duit-duit mereka. Allah Subhanahu wa taala sebut walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hanya Allah Subhanahu wa taala sahajalah yang mempunyai izzah itu, dan dia sahajalah yang boleh memberikan kepada para rasul dan juga mukmin. Okey. Baik. Tengok Allah Subhanahu wa taala sebut ayat ini. Allah tak kata walillahi Allah Subhanahu wa taala tak sebut walillahi wa li rasulihi wa lil mu'minina al-izzah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memisahkan perkataan izzah itu di antara rasulnya dan kemudian orang beriman. Ini susunan ini sangat cantik. Allah kata walillahil izzah. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah izzah tersebut. Maka ini menunjukkan izzah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hatta para nabi pun diberikan izzah, diberikan kemuliaan itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia sahaja yang boleh memberikan kepada para rasul dan juga para mukmin. Malah bila susunannya itu di tengah-tengahnya di antara orang beriman dan juga Allah Subhanahu wa taala adanya rasul, menunjukkan kalau kita orang beriman dan yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mestilah pintunya melalui rasul. Melalui rasul. Dan kita sebutkan dalam pertemuan yang lalu, apa yang berlaku kepada orang munafik ini adalah yufarriqu bainallahi wa rasulih. Ini mereka memisahkan di antara Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala cakap, apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, kita boleh terima. Tapi kalau apa yang Nabi sebut, apa yang Rasul sebut, tak boleh terima. Yang kita bincangkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kamu benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah aku. Nabi Rasul bukanlah perantara untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi adalah pemudah cara membantu kita bagaimana kita memahami cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan izzah daripada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui Nabi. Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala sebut man kana yuridul izzata walillahil izzatu jami'a. Dalam surah Fatir ayat 10 ini menunjukkan walillahil izzatu jami'an, milik Allah Subhanahu wa taala segala izzah tersebut. Izzah ni maknanya bukan sekadar kehormatan tapi kebanggaan dan juga autoriti. Tiga perkara. Dapat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala berikan, dan tiada siapa daripada sesiapa pun yang dapat menariknya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendakikan hal tersebut. Wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Ali Imran 31. Mungkin saya tersilap. Ali Imran 31. Ini menunjukkan bahawa bila Allah Subhanahu wa taala lah sahaja yang memiliki izzah itu, maka Allah Subhanahu wa taala jugalah yang berhak untuk mengaturkan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan izzah tersebut. Jadi bagi mereka orang munafik ini,
izzah, kebanggaan, kehormatan, autoriti itu adalah datang daripada duit. Ha. Jadi mereka tak pernah tahu bahawa al-izzah itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan walakinnal munafiqina la ya'lamun. Beza la ya'lamun dan la yafqahun. La yafqahun ini mereka tidak mendalam mengetahuinya. Sedangkan la ya'lamun ni mereka tak ada idea tentang. Betul lah. Silap. Betul. Mungkin bukan 31 ayat kaitan dengan ayat lain. Baik. La yafqahun menunjukkan bahawa mereka ini ada idea benda itu tetapi tidak mendalami memahaminya. La ya'lamun ni maknanya mereka tak ada idea berkaitan perkara tersebut. Okey. Kalau kita tengok la yafqahun walakinnal munafiqina la yafqahun pada ayat yang ke-7 tadi, ia berkaitan dengan apa? Ayat ittiba' rasul benar. Ayat la yafqahun tadi adalah berkaitan dengan khazanah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Walillahi khazainus samawati wal ard. Maka antara khazanah milik Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah wang ringgit. Maka wang ringgit adalah perkara yang mana penting untuk manusia dan memang boleh maknanya menjadikan seseorang itu dimuliakan, tetapi bukan itu sahaja milik Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu sahaja yang diusahakan oleh orang-orang beriman pada ketika itu, ketika mana mereka nak menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bukan kerana duit semata-mata, tapi adakah mereka tak perlukan duit? Mereka perlukan tempat tinggal, mereka perlukan maknanya dan ini bantuan kewangan daripada orang Ansar, mereka perlukan kan. Tetapi idea bahawa khazanah semua itu milik Allah datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kekayaan harta datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tak dapat memahaminya itu dengan mendalam. Adapun berkaitan dengan izzah, kebanggaan, autoriti, maka mereka tidak pernah mengetahui bahawa autoriti ataupun mereka tidak pernah meyakini bahawa autoriti yang sebenar itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. La ya'lamun. Saya sebutkan tadi la yafqahun ini tak betul memahaminya. La ya'lamun ni no idea. Tak ada idea berkaitan dengan perkara tersebut. Baik. Akhir sekali maknanya penutup ayat 1 hingga 8 ini. Ayat 7 dan 8 adalah keinginan mereka yang sebenar yang telah terpendam lama, iaitulah untuk menghalau Rasulullah SAW dan juga orang-orang beriman. Ke ayat yang ke-7, mereka sekat mereka, yakni mereka menyekat, mereka berusaha untuk menyekat orang beriman hingga mereka keluar sendiri. Kita sekat mereka hingga mereka keluar sendiri. Di ayat 8 sebut kalau tak berjaya sampai Madinah nanti, kita keluarkan mereka dengan kehinaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala balas balik pada ayat yang ke-7 akhirnya, kalau kamu sekat mereka, kamu tak akan sebenarnya boleh sekat mereka. Kerana apa? Kerana akulah sumber kepada kesemua yang diperlukan oleh mereka. Kamu tidak memahaminya. Kamu hina mereka, sedangkan akulah sumber kemuliaan bagi mereka. Dan kamu tak tahu perkara. Jadi itulah maknanya penutup bagi surah. Bukan penutup surah, maaf. Penutup bagi cerita ataupun sifat-sifat orang munafik. Ini ayat yang ke-8. Dan kita akan sambung dalam pertemuan akan datang. 3 ayat yang terakhir. InsyaAllah mudah-mudahan sempat 3 ayat terakhir sebagai peringatan kepada kita orang. Baik. Ini soalan kan, beza faqih dan juga alim.
Alim ini adalah dia mendalami sesuatu ilmu dengan mendalam. Mana dia tahu sesuatu ilmu itu kan mendalam. Contoh saya sebutkan. Tuan-tuan nampak botol air ni, kan? Dalamnya ada air apa? So tahulah kegunaan botol air dalamnya tak air lah. Jadi kalau orang yang alim maknanya dia tahu betul. Dari sudut kalau dia nampak contoh orang minum kopi kan. Dia nampak orang minum kopi, dia tahu oh, kopi ini buat daripada biji ini contoh. Dia letak susu banyak mana. Itu orang yang alim. Dia benar mendalami sesuatu perkara. Faqih. Faqih ini adalah orang yang mana daripada orang yang alim tadi, dia tahu pula maknanya nak meletakkan ilmu pengetahuan itu pada kedudukan, pada tempatnya. Ada tak semestinya orang yang alim dalam masa yang sama dia faqih. Tapi kalau dia faqih, insya-Allah maknanya dia adalah orang yang alim. Sebab itu Nabi SAW doa kepada Ibn Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ini bukan sekadar alim. Sebab alim ni dia tahu banyak maklumat, mendalam dia tahu. Tapi bagaimana nak turunkan ilmu tu dalam masyarakat, bagaimana nak sesuaikan, itu memerlukan kepada kefaqihan. Allahumma faqihna fid din wa alimna, insyaallah. Allahumma a'lam. Aku qali hadza wa astaghfirullah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Mohon maaf gangguan